Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada minggu ini untuk meneruskan sesi pembelajaran sains. Kita akan masuk tajuk yang baru iaitu bahan. Seperti biasa, kita mulakan sesi pembelajaran kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jom kita tengok objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat menjelaskan melalui contoh sumber asas bagi bahan yang digunakan untuk membuat objek. Yang kedua, murid-murid akan dapat mengelaskan objek melalui sumber asasnya. Dan yang ketiga, murid-murid dapat menjelaskan pemerhatian tentang sumber bahan melalui lakaran, TMK, penulisan ataupun lisan secara kreatif. Okey, berikut ialah kriteria kejayaan. Kriteria kejayaan ni ialah bahan ataupun kayu ukur yang cikgu gunakan untuk melihat tahap penguasaan kamu tajuk pembelajaran yang kita belajar hari ini. So, bila murid berjaya mengenal pasti sumber asas bahan dan menyatakan sifat bahan objek melalui pemerhatian dan contoh objek, maka kamu menguasai tahap penguasaan bagi pembelajaran kita untuk hari ini. Terdapat pelbagai objek yang digunakan dalam kehidupan seharian kita. Objek-objek tersebut dibuat daripada pelbagai sumber asas bahan seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan, petroleum dan batuan. Okay. Mari kita tengok satu persatu sumber asas bahan beserta dengan contoh objek yang dibuat dalam dan digunakan dalam kehidupan. Okay, murid, cuba tengok buku teks muka surat 142. Kita tengok sumber asas bahan daripada tumbuhan. Maksudnya bahan yang digunakan untuk membuat objek kita ambil dari tumbuh-tumbuhan. Yang pertama, bahan getah kita dapatkan daripada pokok getah. Kita buat tayar dan sarung tangan getah. Okey. Sumber dia daripada asas tumbuhan. Kayu daripada pokok balak. Kita ambil buat apa? Buat perabot, almari kayu, kerusi kayu dan sebagainya. Okey. Seterusnya bahan kapas kita ambil daripada pokok kapas. Kita buat apa kapas ni? Kita buat baju, kita buat tuala. Okey, dan barang-barang lain lah. So maksudnya semua objek yang digunakan adalah buat daripada sumber asas tumbuhan. Jelas? Sekarang kita tengok pula sumber asas bahan daripada haiwan. So, kita tengok bulu biri-biri. Kita gunakan apa? Buat topi bulu ataupun buat sweater. Jaket panas daripada kambing biri-biri, daripada bulu kambing biri-biri tu. Okey, kulit lembu. Kita guna buat apa? Kita guna buat kasut, buat sofa, buat tali pinggang, buat dompet dan sebagainya. Kita ambil kulit daripada lembu. Dan yang terakhir, sutera. Sutera ni kita ambil daripada ulat sutera. Kita buat apa? Kita buat kain sutera, baju batik sutera kan, tali leher apa semua. Okey, maksudnya semua objek-objek ni kita ambil daripada bahan, sumber dia daripada haiwan. Jelas? Okay.
Seterusnya, buka buku teks muka surat 143. Okey. Muka surat 143, kita tengok sumber asas bahan daripada petroleum. Okey. Bahan plastik. Bahan plastik. Semua jenis plastik yang ada. Mainan kamu plastik, apa saja plastik yang ada. Okey. Contoh dia beg plastik, botol plastik dan semuanya. Okey, dan kain sintetik. Kain sintetik ni apa? Kain sintetik ni kain yang kalis air. Biasa kain sintetik ni digunakan untuk buat baju hujan, untuk buat kemah, untuk buat kain kain canvas, untuk buat payung. Okey. So plastik dan kain sintetik ni, okey, asas bahan dia sumber daripada petroleum. Petroleum, minyak petroleum tu. Minyak petroleum bila kita gali, kan, dapat minyak tu akan diproses. Minyak tu akan diproses. So, proses penyulingan minyak tu dia ada banyak peringkat. Peringkat yang paling atas, minyak yang paling mahal digunakan untuk minyak kapal terbang, kapal selam, kapal laut. Tu minyak yang paling atas. Seterusnya minyak biasalah, minyak petrol biasa. Yang kita guna, kita isi dalam kereta, motor tu. Yang ketiga, diesel, minyak diesel. Minyak diesel ni minyak yang paling murah lah. Minyak yang digunakan dalam jentera, dalam enjin yang besar. Lori, bas pakai minyak diesel. Okey. Lepas tu plastik dan kain sintetik. Ni peringkat-peringkat penyulingan minyak petroleum tu. Dan yang akhir sekali, taip minyak. Last sekali taip minyak. Taip minyak ni apa? Tar yang warna hitam ketui-ketui tu kan, yang buat jalan tu kan. Itulah yang akhir sekali taip minyak kita panggil. Jelas? So, semua bahan ni yang dibuat menggunakan minyak petroleum. Sumber asas dia petroleum. Jelas? Dan yang terakhir kita tengok sumber asas bahan daripada batuan. Okey, batuan ni juga termasuklah logam, batu, tanah, pasir dan sebagainya. Okey, kita tengok dulu. Kita ada emas, kita ada kuprum, kita ada perak, kita ada gangsa. Okey. So bahan-bahan tu adalah daripada logam. Buat apa? Buat rantai emas, buat duit shilling, kita buat barang computer. Okey. Tengok bahan yang seterusnya, tanah liat, pasir. Ni semua datang daripada tanah. Okey, di situ dia tulis tanah. Kenapa tanah? Okey, tanah ni maksudnya tanah yang banyak jenis. So dia jadi tanah lah. Tanah, pasir, dia tanah liat kan. Tu semua dalam kumpulan tanah. Jenis yang banyak tu semuanya kita dalam kumpulan tanah. So tanah liat kita buat apa? Kita buat mangkuk, kita buat bata, kita buat pasu kan. Pasir digunakan buat cermin, buat kaca. Okay, so semua ni dibuat, sumber asas dia adalah daripada batuan. Okay. Jelas murid-murid? Baik. So, sekarang kita akan belajar tentang sifat bahan. Manusia mereka cipta sesuatu objek mengikut kegunaannya berdasarkan sifat-sifat. Ada 6 sifat semuanya. Okey. Yang pertama, menyerap air ataupun kalis air. Okey. Yang kedua, terapung ataupun tenggelam. Yang ketiga, mengalirkan arus elektrik. Yang keempat, penembusan cahaya. Seterusnya, mengalirkan haba. Maksudnya sifat bahan tu boleh mengalirkan haba.
Dan yang terakhir, kekenyalan bahan. Apa benda ni? Okey, sifat pertama menyerap ataupun kalis air. So bahan yang ada sifat ni, kita tengoklah. Untuk menyerap air, bahan tu kita gunakan untuk kita lap. Kan contohnya tuala, lepas kita mandi kita nak lap air. Kalau kalis air ni, bahan yang digunakan ialah seperti payung. Boleh tak kita gunakan kain baju biasa, kain cotton biasa untuk buat payung? Tak boleh. Sebab apa? Sebab bila kain biasa ni, kain cotton kita buatkan payung, bila hujan turun, lama-lama bila dah basah semua, kita pun akan basah sekali. Nampak sifat tu? Okey, terapung dan tenggelam. Ni maksudnya keupayaan dia untuk terapung ataupun tenggelam di dalam air. Maksudnya bila nak buat sampan ataupun nak buat rakit, kita akan gunakan bahan yang sifat dia boleh terapung. Takkan kita nak buat sampan ataupun rakit daripada bahan yang tenggelam. Okey. Sifat yang mengalirkan arus elektrik apa dia? Maksudnya bahan tu dia boleh alirkan arus elektrik. Biasanya kita gunakan apa? Wire kuprum. Wire kuprum tu dia boleh mengalirkan arus elektrik. Kalau kita gunakan, contohnya kita gunakan getah. Okey, getah dia tak mengalirkan arus elektrik. So, kalau kita guna getah, macam mana lampu rumah kita nak menyala? Betul tak? Okey. Penembusan cahaya. Okey, penembusan cahaya ni, sifat ni biasa kita guna untuk buat cermin. Cermin kereta, cermin mata, okey? Ataupun cermin lampu. Okey. Takkan cermin yang dia tak boleh, cermin kita buat tu tak boleh tembus cahaya. So, kalau kita pasang cermin yang tak dapat tembus cahaya, macam mana kita nak tengok bila kita naik kereta kan? Kita nak tengok jalan semua. Okey. Mengalirkan haba. Okey, mengalirkan haba adalah bahan yang haba boleh mengalir. Biasanya bahan yang mengalirkan haba ni digunakan untuk apa? Untuk memasak. Kalau bahan tu tak boleh mengalirkan haba, makanan kita tak boleh nak masak. Okey. Kekenyalan bahan. Okey, kekenyalan ni dia lebih kepada bahan yang boleh diberi tekanan, kemudian dia akan kembali ke bentuk asal. Contohnya getah, belon, spring. Tu maksud kenyal. Okey. Jelas murid? Baik. So kita tengok, murid-murid sila rujuk buku teks, tengok muka surat 151 dan 152. Okey. Objek yang manusia cipta adalah daripada pengetahuan dan kesesuaian sifat sesuatu bahan dengan fungsi objek tersebut. Berkait dengan sifat bahan tadi. Tengok situasi pertama. Okey, periuk bila kita nak masak. So, periuk tu dipilih daripada bahan yang mempunyai sifat apa? Ya, mengalirkan haba. So, bila kita letak periuk, kita panaskan, letak periuk di atas api dekat dapur tu. Bila periuk tu panas, dia akan mengalirkan haba. So, haba daripada api dia dapat mengalirkan kepada periuk tu, dan periuk tu boleh masaklah makanan yang kita letak dalam periuk tu. Faham? Okey, tengok situasi yang kedua. Situasi kedua, kita nak lap tumpahan air. Biasanya bila kita nak lap tumpahan air ni, kita akan gunakan bahan yang bersifat menyerap air. Okey, kita tak boleh guna bahan yang bersifat kalis air. Sebab apa? Sebab air tu dia tak akan hilang bila kita guna kalis air. Bahan daripada sifat kalis air. Jelas? Baik. Okey, kita tengok tugasan minggu ni.
Tugasan yang pertama, cikgu nak seperti biasa buat nota ringkas dalam bentuk peta minda ataupun peta item. Okey. Nota kamu perlu mempunyai perkara-perkara berikut. Okey, sumber asas bahan, okey, dan sifat bahan. Kamu kena tulis buat nota ni, okey, berserta dengan contoh sekali. Okey. Sumber asas bahan, apa dia, ada apa, berapa dan contoh. Kemudian sifat bahan ada berapa berserta dengan contoh. So, nota ni cikgu nak kamu buat dalam buku sains 1. Bila dah siap, okay, ambil gambar dan bukti nota kamu dah siap tu. Okay, gambar bukti tugasan, hantarkan menggunakan link yang cikgu sediakan dalam arahan WhatsApp ataupun Telegram grup kelas kamu. Okay. Yang kedua, cikgu nak kamu buat tugasan yang kedua, cikgu nak kamu buat latihan uji minda. Okay, rujuk buku teks muka surat 154. Salin semua soalan dan lukis gambar. Jawab latihan ni menggunakan buku sains 2. Okay, bila dah siap, cikgu nak kamu snap gambar dan hantarkan gambar tadi menggunakan link yang cikgu sediakan dalam arahan grup WhatsApp ataupun Telegram kelas kamu. Jelas murid-murid? Okey, itu saja sesi pembelajaran kita untuk minggu ni. Okay, cikgu mohon kerjasama daripada semua untuk mengikuti sesi pembelajaran kita dan menghantar semua tugasan-tugasan yang cikgu beri. Okay, jangan lupa isi kehadiran kamu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.